Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, salam sejahtera. Saya Ransha. Okey, alhamdulillah kita telah melewati 2 bulan bersama-sama dalam online mentoring. Tanpa terasa, hari ini adalah hari terakhir kita bersama-sama di dalam online mentoring setelah hampir 2 bulan lebih kita bersama-sama dalam online mentoring, belajar bersama-sama melalui Zoom meeting dan pelbagai lagi berkata kegiatan bersama-sama di dalam grup team dan sebagainya. Tanpa terasa dah menjalankan setiap aktiviti-aktiviti bersama-sama, kita brainstorming sama-sama, kita memikirkan ni kita nak buat konten ataupun copywriting macam mana, editing gambar macam mana, nak buat video macam mana. Itu semua kita dah lalui dan juga kita dah banyak mengikuti kelas-kelas pada Facebook Ads, IG Ads, content marketing, apa lagi, video editing, poster video editing dan sebagainya. Banyak sangat kita dah mengikuti training-training selama online mentoring ini. Jadi pada kesempatan pada kali ini untuk sesi pisahan kita, sebenarnya ini adalah bukan satu pengakhiran, tetapi ini adalah satu awal daripada segalanya. Kerana di online mentoring ini kita sebenarnya berada dalam satu tempat pelatihan. Okey, tempat pelatihan peperangan. Ibarat kata seperti itu, tempat pelatihan peperangan, dan peperangan baru sahaja nak dimulai. Jadi bagi anda yang dah mengikuti online mentoring selama 2 bulan ini, anda sebenarnya berada di tempat pelatihan, dan selepas sahaja online mentoring ini tamat, anda berada di tempat peperangan yang sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih kerana bersama-sama dengan saya selama 2 bulan ini. Banyak suka, banyak cerita, cerita sedih, cerita gembira, cerita haru, bahkan emosional, marah, sakit hati dan sebagainya, semua menjadi satu dalam online mentoring. Sebenarnya apa tujuan saya menubuhkan platform ataupun menubuhkan satu tim online mentoring ini? Sebenarnya begini, pada mulanya tujuan utama yang sebenarnya daripada pemimpin untuk membuat satu program ini adalah sebenarnya program asas sahaja, iaitu Kuasai Online 2021, iaitu mengenai organic marketing, bagaimana cara kita nak buat iklan secara organik melalui Facebook ataupun WhatsApp. Jadi itu sahaja sebenarnya yang upline tuju kepada saya ni, tugas saya kepada untuk mengajar semua usahawan keling khasnya di Malaysia. Tetapi alhamdulillah pada masa itu juga kita bermula pada batch 1, bermula pada bulan 1 kalau tak salah saya, batch pertama, dan juga kita teruskan pada batch ketiga pada bulan 3 yang lepas. Dan alhamdulillah banyak juga sambutan daripada semua peserta yang mendaftar untuk memahami tentang online marketing, bagaimana cara kita beriklan secara organik, dan banyak sambutannya pada masa itu, alhamdulillah. Dan pada masa itu kita dah habis untuk batch kedua. Saya mempunyai satu perancangan, kalau kita ni rasa macam tak cukup lah kalau kita ajarkan usahawan keling ini hanya memahami tentang organik sahaja. Jadi orang ni hanya tahu tentang buat iklan di marketplace sahaja, sedangkan banyak lagi platform-platform untuk kita belajar bagaimana cara kita nak beriklan agar lebih ramai orang tonton, agar lebih ramai orang engagement dengan kita punya produk dan sebagainya. Dan pada masa itu saya berbincang dengan pemimpin ataupun upline saya, iaitu Senior Crown Ambassador Tuan Ma'ruf, bahawa saya memiliki satu wawasan untuk menubuhkan satu training khas ataupun mentoring selama 2 bulan untuk memahamkan setiap usahawan ini bagaimana cara untuk kita memahami untuk buat konten, untuk editing video, editing gambar, public speaking, dan terutama sekali bagaimana cara untuk kita tahu setting-setting Facebook Ads, IG Ads dan sebagainya. Dan pada masa itu Tuan Ma'ruf tak berfikir panjang, terus bersetuju dengan apa yang saya cadangkan. Pada masa itu juga saya beri cadangan lagi, kalau kita nak memilih student-student terpilih di antara batch 1 dan batch kedua dari Kuasai Online. Dan pada masa itu saya memilih lebih kurang ada 15 orang, dan 15 orang itu siapa? Iaitu anda-anda yang berada dalam online mentoring ini. Masa itu saya cakap, Sifu, saya nak pilih orang-orang yang betul-betul berkualiti menurut saya, boleh untuk ibarat kata diajar, dan juga tahu ni nanti setelah dia mengikuti online mentoring, setelah ini dia akan jadi apa, saya akan nampak tujuan jalan dia tu pada masa itu. Dan tu saya terus WhatsApp secara personal kepada anda, iaitu satu undangan untuk meneruskan pelajaran di tahap yang lebih advance lagi. Jadi bagi anda yang mungkin masa mendaftar online mentoring ni, pasti anda mendapat message WhatsApp secara personal daripada saya. Sebenarnya anda adalah orang-orang terpilih yang Allah tunjukkan kepada saya kalau anda adalah orang-orang yang layak untuk melanjutkan pelajaran di tahap yang lebih advance lagi. Pada masa itu saya memilih ada 15 orang, dan alhamdulillah antara 15 orang itu 99% iaitu 14 orang masuk di dalam sesi online mentoring. Syukur alhamdulillah
Setelah saya berkenal dengan anda di Kuasai Online 2021 dan kita teruskan lagi berkenal secara intensif, belajar secara intensif di online mentoring selama 2 bulan. Dan Alhamdulillah selama 2 bulan ini saya banyak mengenali anda lebih dalam. Banyak ibarat kata kita dah jadi macam keluarga sendiri, dah jadi macam family sendiri. Nak gaduh-gaduh lah kat situ. Nak komen-komen lah dekat situ. Ibarat kata nak tak setuju tentang pendapat, kita komen lah dekat situ. Dan Alhamdulillah segala sesuatu kita dah lalui bersama. Dan Alhamdulillah ini adalah sesi terakhir kita. Sebenarnya itu adalah sebenarnya kenapa saya nak buat online mentoring, kerana saya nak anda semua yang mengikuti online mentoring ini faham bagaimana sebenarnya, pertama sekali memahami tentang dunia online yang sebenar-benarnya. Kena faham bahawa dunia ini dah semakin maju ke hadapan, tak mahu ketinggalan ke belakang. Kena faham bagaimana teknik public speaking yang betul, bagaimana cara untuk editing poster yang betul, editing video, bagaimana mencipta satu copywriting yang menarik menyentuh emosi pelanggan, bagaimana cara untuk kita setting Facebook ads, butang-butang apa je yang kita kena tekan. Dan itulah adalah tujuan utama ataupun motivasi saya adalah untuk memandaikan anda semua. Jadi anda ibarat kata memiliki satu kemahiran yang banyak, jadi multi talent. Itu adalah motivasi saya sebenarnya. Jadi ibarat kata menjadi pelapis saya seterusnya. Jadi itu adalah motivasi saya sebenarnya. Saya lihat daripada awal sampai sekarang, sampai saat ini, semua yang mengikuti kelas saya, banyak peningkatan saya tengok. Dah banyak daripada segian tadinya malu, cakap dekat depan video pun malu, tak yakin nak cipta satu copywriting, editing gambar tak menarik. Tapi setelah kita asah dia dari tadi batu bulat je, sekarang kita dah ukir dia menjadi satu berlian yang menarik. Dan sekarang saya tengok ramai yang dah mahir setiap platform-platform media sosial dan juga editing video, bahkan public speaking pun dah menarik, dah tersusun ayat-ayat yang sangat rapi. Itu adalah satu kebanggaan untuk saya sendiri. Kalau kita cerita tentang kenangan di dalam online mentoring bersama dengan 14 orang student ini, maksud saya 15 dan termasuk asisten iaitu Miss Yaya, 15 orang bersama-sama dalam satu tim. Banyak sebenarnya kenangan-kenangan yang mungkin saya tak dapat lupakan. Yang pertama mungkin kenangan masa kita Zoom meeting, saling-saling menegur sapa, saling-saling bertanya kabar dalam Zoom meeting kan, bertanya soalan-soalan yang kiranya macam ibarat kata soalan-soalan yang mungkin anda tak faham, saya terus bantu anda menjawab bagaimana. Dan itu yang mungkin akan saya rindu. Seterusnya mungkin sesi ibarat kata kalau dalam bahasa Jawa tu celetukan lah di dalam sesi Zoom tu kadang-kadang, ataupun mungkin di dalam grup gurau-gurau senda, itu yang mungkin saya akan rindukan lah. Esok mungkin jadi selepas ini saya akan rasa kesunyian, saya akan rasa macam hambar dah, sebab dah tak bersama dengan anda lagi dalam online mentoring. Tapi ini bukan sesi, bukan akhir kita berjumpa. Kita akan berjumpa lagi insya-Allah untuk yang kesempatan yang akan datang. Tapi ini yang akan saya rindukan yang akan datang nanti, kenangan-kenangan bersama dengan anda. Sebenarnya kenangan kalau saya cerita, saya tak cukup cerita video, banyak sangat kenangan-kenangan. Dan mungkin kenangan yang paling saya tak akan lupakan adalah pertama sekali adalah kenangan handphone saya rusak. Handphone saya rusak. Kita dah susun jadual untuk bulan kedua mentoring, tetapi apakan daya pertengahan bulan kedua handphone saya rusak. Jadi terpaksa kita cancel semua aktiviti kita, dan saya tak berapa aktif dalam grup pada masa itu kerana handphone saya rusak. Dan sebenarnya masa video ini direkod pun handphone saya ni sebenarnya sedang rusak. Apakan daya, saya terus show must go on. Apa pun yang terjadi saya terus lakukan kerana ini semua adalah untuk anda. Okey, kalau saya cerita tentang student-student kerana ada 14 orang student yang memang bagi saya sangat-sangat menarik. Setiap kepribadian setiap student ni akan sharekan kepada anda semualah khasnya yang menonton video saya ni. Okey, yang pertama sekali Miss Parati. Miss Parati, saya kenal Miss Parati daripada batch kedua Kuasai Online. Adalah salah seorang leader Indian di Malaysia yang menetap di Negeri Sembilan. Dan saya kenal beliau ini yang dahulunya beliau ini memang sangat-sangat malu. Ibarat kata dia simpan sendiri dalam diri dia, padahal dia banyak soalan yang mungkin dalam fikirannya ni nak tahu benda ni apa sebenarnya, tetapi dia tersimpan dalam fikiran dia ni, malu nak luahkan. Pada mulanya saya kenal beliau masa sesi coaching pada Kuasai Online. Masa itu dia tak yakin dengan diri dia boleh buat atau tidak, tapi saya berikan keyakinan. Miss Parati boleh buat. Miss Parati ada aura tersendiri. Lepas ni pasti Miss Parati akan jadi orang yang hebat. Masa mula saya kenal beliau dan saya coaching beliau,
Dan pada masa itu juga dia ada terus dapat keyakinan pada masa itu. Saya suruh dia buat live sebab pada masa itu dia ada kelemahan untuk buat marketplace sebab Facebook dia kena block pada masa tu. Jadi saya cakap, okay Miss Parati, sebelum ni buat iklan kat mana? Buat iklan dekat page dia kata. Dia ada page, dia buat iklan kat situ dan engagement dari page dia pun pada masa itu sangat-sangat luar biasa. Saya cakap, okay Miss Parati, teruskan buat konten, upload gambar apa semua aktiviti dekat dalam page, buat live masa tu dia tak pandai public speaking tau. Dia cakap, saya ingat lagi pada masa tu video live pertama dia. Hi viewers, saya ni Parti dari Kenin. So hari ni Parti nak bagi testimoni. Setelah dia tunjukkan pada saya, dia tunjukkan video live dia memang public speaking pun kurang tersusun kerana Indian kadang-kadang nak guna bahasa Melayu yang tepat, kadang-kadang agak sedikit kurang faham tapi pada masa itu memang saya tengok memang sangat-sangat salut dia sebab berani. Itu adalah Miss Parti. Dia adalah salah seorang student favourite saya juga kerana daripada awal kuasai online sehinggalah dah masuk ke tahap advance iaitu online mentoring. Dia adalah salah seorang student yang memang banyak sangat perubahan. Daripada awal saya kenal sampai sekarang ini dia dah berani, dia dah pandai editing video. Dia dah tak sabar-sabar nak tunggu setiap Zoom meeting ni apa je ilmu baru dia nak tu, dia tak sabar. Itu memang salah seorang student yang memang sangat-sangat banyak bertanya. Setiap hari dia message, dia WhatsApp Miss Yaya lah, dia WhatsApp saya lah, dia tanya coach macam mana konten apa yang perlu saya buat, macam mana video saya ni okey ke tak. Memang dia adalah salah seorang student yang memang sangat-sangat teachable, rendah hati dan selalu minta advice dengan saya sebagai seorang coach. Dan Alhamdulillah kita lihat sendiri Miss Parti sekarang dah menjadi seorang usahawan keling yang insyaAllah satu hari nanti akan menjadi the number one ladies Indian di Malaysia insyaAllah. Okay, itu Miss Parti. Okay, yang kedua iaitu Kak Jumiati. Okay, sebenarnya Kak Jumiati saya kenal bukan sahaja tahun ini. Saya kenal Kak Jumiati dah hampir 3 tahun. Okey, dimula awal online masuk ke Melaka, saya dah kenal Kak Jumiati dan saya kenal lebih rapat Kak Jumiati. Kak Jumiati adalah salah seorang anak murid daripada awal dulu saya bangun online ini sehingga sekarang. Beliau adalah anak murid saya yang dah hampir 2 tahun setengah ni bersama-sama dengan saya. Anak murid yang sangat-sangat teachable. Kak Jumiati adalah seorang yang memang sangat-sangat santai. Dia ni adalah orang yang memang follow je. Follow je. Apa yang saya nak buat tu dia follow je. Tapi kadang-kadang ada yang bercanggah tu, kadang-kadang dia diam, dia tak follow, dia buat cara dia. Tu Kak Jumiati. Kak Jumiati memang adalah salah seorang student yang ada 2 kepribadian. Kepribadian yang ibarat kata pendiam. Dan kalau dah bersemangat, memang betul-betul bersemangat gila. Dia tak pandang kanan kiri. Itu adalah Kak Jumiati. Dan dia selalu nak belajar benda-benda hal-hal yang baru. Okey, dia nak belajar tentang teknik inilah, teknik itulah. Apa yang saya tak faham, dia dah faham dulu dah. Dia dah explore dulu. Itu Kak Jumiati yang saya kenal daripada dulu sehingga sekarang ini. Kak Jumiati kalau dia cakap, kalau ada kelas dia kata dia sibuk, dia akan cakap okey dia sibuk tak boleh ikut. Tapi kalau dia kata dia boleh ikut, dia akan ikut. Sampai-sampai pernah dia ikut Zoom tu sampai tertidur, sebab dia nak attend kelas tu sampai tertidur. Itu memang Kak Jumiati adalah salah seorang student yang saya akan ingat daripada awal dulu permula saya melangkah dalam dunia online sehingga sekarang ini insya-Allah. Okey, seterusnya iaitu Puan Zai. Okay, Puan Zai adalah salah seorang pemimpin yang sangat-sangat rendah hati dan saya kenal beliau ini pada awal lockdown tahun 2020. Okey, dan Alhamdulillah dah hampir berjalan 1 tahun setengah Puan Zai kan. 1 tahun setengah. Saya kenal Puan Zai daripada dikenalkan oleh BDM Encik Farhan. Pada masa itu dikarenakan Puan Zai minta bantuan untuk daftar ke Global Link kalau tak salah saya pada masa itu, dan saya bantu beliau dan dari situlah saya mula berkenalan dengan Puan Zai lebih rapat lagi. Dan saya lihat Puan Zai ni adalah salah seorang pemimpin yang memang ibarat kata walaupun dia dah belajar tentang online tetapi banyak juga yang Puan Zai belum faham pada masa itu dan minta advice daripada saya, dan saya pun berikanlah apa advice yang mungkin Puan Zai boleh lakukan pada masa itu. Dan daripada situlah saya lebih rapat lagi kenal Puan Zai. Kalau Puan Zai punya masalah yang mungkin dihadapi oleh beliau menggunakan Facebook Ads dan sebagainya, kadang-kadang saya akan advise dia. Okey, mungkin Puan Zai buat gini. Okey, cuma Puan Zai ini adalah jenis orang yang salah seorang student yang agak sedikit cerewet.
Okey, agak sedikit cerewet. Jadi kalau dia minta bantuan tu, kalau boleh kita terus, ibarat kata terus beri jawapan pada masa itu. Jadi Puan Zai lepas tu dia selalu bertanya, ni nak kalau tekan butang ni nanti jadi apa? Kalau saya tak tekan ni boleh tak? Ataupun mungkin apa kalau saya tekan butang ni nanti jadi macam mana? Macam mana saya boleh dapat email tu? Dia selalu mempertanyakan. Jadi kadang-kadang saya pun soalan-soalan yang Puan Zai lontarkan tu kadang-kadang saya macam rasa macam bukan malas nak jawab lah, rasa macam susah nak menjawab. Tapi saya salut sebab Puan Zai ni memang memberi cabaran pada saya untuk terus belajar. Apa yang Puan Zai lontarkan soalan kepada saya ni, saya terus ambil tahu ni. Okey, Puan Zai tanya macam ni, aku ni kena tahu ni macam mana teknik dia ni. Jadi Puan Zai juga ada salah satu seorang student yang selalu memberikan dorongan pada saya untuk tahu lebih lanjut di perjalanan Facebook dan sebagainya. Memang Puan Zai memang terbaik lah. Salah seorang student yang sekarang ini dah menunjukkan prestasi, membuat konten yang menarik, copywriting yang menarik, bahkan dah berani buat TikTok lagi dan sebagainya. Puan Zai memang yang terbaik lah. Okey, yang seterusnya adalah Kak Yana. Okey, Kak Yana adalah seorang student yang saya baru kenal online mentoring sebenarnya. Kak Yana memang saya pada mulanya saya memang tak berapa kenal sangat Kak Yana ni. Saya ingatkan Kak Yana ni cuma nak ikut-ikut je sebenarnya pada masa itu. Tapi saya terima je Kak Yana join sebagai student saya di online mentoring. Kak Yana ni orangnya pun ramah juga pada masa mula saya kenal dia. Dah masa sesi online itu dan saya dah kenal sangat rapat dengan Kak Yana. Dia kata dah tak ada segan silu lagi. Beliau juga adalah salah seorang student yang memang sangat-sangat nak belajar tentang hal-hal baru. Walaupun kita fikir sekarang ini online ini banyak kuasai oleh anak-anak muda, tetapi Kak Yana tak kira usia. Dia terus nak belajar tentang apa sahaja baru dalam dunia online ini. Dan saya lihat perkembangan Kak Yana daripada awal sampai sekarang ini banyak sangat perubahan daripada public speaking. Walaupun mungkin public speakingnya masih perlu peningkatan, tetapi dah berani. Terus daripada editing video, inovasi editing dan sebagainya, transisi apa semua dah memang dah sangat menarik. Berani mencuba, berani terus terjun dalam apa pun bidang dalam online mentoring, editing gambar, video, public speaking, semuanya dia nak cuba. Itu adalah Kak Yana. Kak Yana memang adalah salah seorang student yang memang terbaik dan selalu nak belajar. Okey, seterusnya adalah Pak Nizam. Okey, Pak Nizam juga adalah salah seorang pemimpin dan juga student saya yang saya kenal beliau dah lama dah sebenarnya. Okey, Pak Nizam ni, kalau saya cerita Pak Nizam sebenarnya downline dia ni semua dah faham tentang online. Bahkan downline dia sendiri dimuar pada masa itu dah mahir, dah mantap gila lah tentang online ni. Tapi upline-nya ini, Pak Nizam ini, ibarat kata saya fikir kenapa Pak Nizam ni masih slow lagi. Jadi pada masa itu saya baru kenal Pak Nizam awal tahun 2019 kalau tak salah. Awal tahun 2020. Itu intensif saya kenal dengan Pak Nizam lebih rapat. Dan di situ dan pada mulanya Pak Nizam ni memang saya tengok dia kurang sedikit dalam online. Jadi dia tak faham bagaimana cara nak. Dia pernah belajar online pada masa itu dengan coach yang lain, tetapi tak ada peningkatan pada diri beliau. Dan pada masa itu kita offer untuk ikut kelas Facebook Ads pun. Masa itu pada bulan 7 kata saya pada tahun 2020. Dia pun belum ada peningkatan lagi pada masa itu. Sebab mungkin ilmu yang sangat berat bagi dia. Terus dia makan ibarat kata budak tadika, terus ambil ilmu university jadi tak faham apa-apa. Jadi pada masa itu pun tak ada peningkatan. Tapi saya offer bagi peluang lagi untuk kali kedua, Pak Nizam cuba ikut untuk kuasai online 2021 ni tentang marketplace organik, buat iklan secara organik. Dan alhamdulillah semenjak saya tunjukkan pada masa itu luncurnya kuasai online 2021 batch pertama, pada masa itu Pak Nizam ikut. Saya coaching dia, saya tunjuk ajar dia, okey Pak Nizam, kalau benda ni tak boleh buat, benda ni kena buat, benda ni tak boleh, benda ni boleh, benda ni tak boleh, benda ni boleh. Itu yang saya selalu tunjukkan kepada beliau. Kalau boleh setiap hari di WhatsApp saya, cikgu, dia panggil saya cikgu, macam ni macam mana, kalau butang ni macam mana cikgu, kalau merah ni macam mana, benda-benda ni dia selalu tanya dengan saya. Dan saya suka kerana beliau adalah salah seorang anak murid yang memang banyak bertanya, tak diam. Kalau dia ada masalah dia selalu bertanya dan saya terus beri solusi. Dan pada masa itu saya ingat lagi dia dapat closing
pertama dalam online menjual satu kotak kek Ayo Nano, kerana sebelum ni dia tak pernah pun jual kek Ayo Nano di dalam online. Jadi, dan itu semua berkat saya tunjuk ajar dia. Dan dia pada masa itu, saya ingat lagi ekspresi dia sangat gembira. Dia cerita, dia kata masa kerja tu dia senyum macam tak sangka kalau orang beli pada dia di dalam online tu, dalam Facebook, dalam marketplace tu. Dan itu adalah menjadi salah satu kebahagiaan saya sebenarnya, dapat membantu Pak Nizam dapat closing juga akhirnya dalam dunia online. Itu adalah salah satu kebahagiaan. Dan selepas daripada itu, dia dah mahir bagi closing orang dan sebagainya. Sekarang kita lihat sendiri online Pak Nizam pun dah sangat-sangat luar biasa, Alhamdulillah. Apapun keputusan itu sebenarnya datang daripada diri kita sendiri untuk terus nak belajar sebenarnya. Pak Nizam, teruskan belajar dan jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti untuk belajar, kerana cikgu saya pernah pesan, kalau kita berhenti untuk belajar, ibarat kita dah mati di atas muka bumi ini. Okey Pak Nizam, teruskan belajar. Okey, seterusnya adalah Kak Emilia. Okey, Kak Emilia, saya kenal Kak Emilia ni dah lama sebenarnya. Daripada saya kecil lagi. Kak Emilia ingat daripada saya kecil lagi. Pada masa itu belum join Keling kot. Saya kenal Kak Emilia daripada kecil. Daripada Kak Emilia belum berhijab lagi, saya pun dah kenal Kak Emilia. Alhamdulillah, saya dah anggap Kak Emilia dah macam kakak saya sendiri. Kadang-kadang saya pun selalu ibarat kata bercerita tentang masalah dengan Kak Emilia dan selalu diberikan solusi dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang kita ada sedikit marah kecil kan, sakit hati ataupun ibarat kata kesalahfahaman, itu benda-benda biasa kan. Jadi macam kakak adik ni, kalau saya cerita sedih sedikit kadang-kadang gaduh kecil-kecil tu biasalah dengan Kak Emilia. Dan saya tahu perjalanan Kak Emilia daripada dulu dia membimbing dolen-dolennya di Melaka, di Johor Bahru. Perjalanan dia ibarat kata kerja pasar borong, bangun jam 4 pagi kerja, daripada pasar borong kerja cleaner lagi, sambung lagi presentasi, nanti dah balik kerja sampai ke malam, jaga anak dia yang masih kecil, Kak Alisha kan, perempuan. Memang perjuangan Kak Emilia saya kenal memang sangat-sangat luar biasa. Dan pada masa itu Kak Emilia, saya ingat lagi pada masa itu ada satu hari yang membuat dia sangat-sangat down, sangat-sangat ibarat kata dah macam tak bersemangat lagi pada masa itu, dah lesu. Kalau kita lihat sekarang Kak Emilia kan bersemangat, ayu, cantik, berseri. Kalau dulu, kalau masa-masa dia down tu, saya tengok dia memang sangat-sangat kurus, ibarat kata kusam mukanya, tak terawat. Tapi pada masa itu saya cakap, Kak Emilia, jom sama-sama kita buat online ni. Pada masa itu dia tak tahu online Facebook, handphone yang dia ada pun cuma hanya buat WhatsApp call, main Facebook pun tak tahu macam mana dia buat tu. Itu je yang dia tahu, WhatsApp dan telefon dengan call je, dengan WhatsApp, telefon, call, itu je mungkin yang dia tahu pada masa itu. Dan pada masa itu handphone dia masa tu Samsung yang dah ibarat kata untuk baling dalam bahasa kasar, kalau kawan saya cakap, untuk baling anjing. Minta maaf dalam bahasa kasarnya handphone dia hang masa tu. Belajar online, tak faham-faham, saya tunjuk ajar dia buat marketplace gini, Kak Amelia nak balas closing gini. Pada bulan pertama memang dia ibarat kata setiap kelas yang saya buat tu dia datang, tapi dia tidur. Sebab dia tak faham pada masa tu. Lagi satu pun handphone dia rusak pada masa tu. Okey, jadi tapi saya paksa dia, Kak Amelia boleh buat. Dan alhamdulillah, selepas kita coaching secara intensif, dia selalu WhatsApp saya. Alhamdulillah, pernah dia pun sama macam Pak Nizam juga, closing pertama dalam online pun saya menjadi saksinya pada masa itu. Dan dia sangat-sangat gembira. Dia telefon saya, Wan, macam mana nak balas closing ini, customer tanya ni macam mana. Saya memang bantu dia daripada awal tu. Saya tahu perjuangan dia. Saya bantu dia, Kak Amelia, kalau customer tanya ni, jawab ni. Kalau customer jawab ni, kita balas ni. Okey, jadi saya kenal sekali. Dan Kak Amelia adalah salah seorang student yang memang selalu nak ikut je apa program yang saya buat, selalu nak menjadi orang yang pertama sekali untuk mengikuti program apa yang saya buat. Dan dia selalu support saya. Dia selalu memberi dukungan dari belakang. Irwan Shah, buat je program apa-apa, Kak Emilia pasti ikut. Itu adalah Kak Emilia. Terima kasih Kak Emilia kerana selama ini bersama-sama dengan saya di belakang, di balik layar. Okey, bukan saja seorang student tetapi juga seorang kakak yang selalu ibarat kata memberi nasihat dan sebagainya. Terima kasih Kak Emi. Okey, seterusnya adalah Tuan Ahmad Muzri. Okey, Tuan Ahmad Muzri adalah salah seorang student yang bagi saya sangat luar biasa, kerana beliau adalah seorang ayah yang setiap kali kelas, mengikuti kelas yang saya buat, dia selalu on cam tapi dengan menjaga anaknya. Salah seorang bapa misali, seorang bapa yang memang sayangkan anaknya. Jadi walaupun kelas tengah on ni,
tengah bermula, tapi dia sanggup tidurkan anaknya, jaga anak, buat susu kan. Saya selalu tengok kadang-kadang kalau tengah on cam tu tengah jaga anak dia sambil belajar, memang sangat-sangat luar biasa. Jadi dia tak menyusahkan isterinya tetapi juga sama-sama berkata menjaga anak pada masa itu. Jadi saya sangat salut dengan Tuan Ahmad Muzri dengan kesibukan sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang usahawan keling, mobile stokis, mengurus mobile stokis dan sebagainya, tapi juga beliau sanggup untuk terus belajar meningkatkan ilmu tentang online ini. Dan teruskan usaha Tuan Ahmad Muzri, jangan mudah menyerah, teruskan semangat. Jangan pernah rasa diri kita ni dah tahu segala benda, kerana kalau kita dah tahu segala benda, kita tidak akan dapat menerima apa yang baru akan datang kepada kita. Jadi apapun kita, ibarat kata kita jadi seperti gelas yang kosong dan terus belajar, insya-Allah Tuan Ahmad Muzri. Satu hari nanti saya akan kenal Tuan Ahmad Muzri seorang pemimpin yang memang betul-betul teachable dan rendah hati belajar dengan siapapun, insya-Allah. Okey, seterusnya adalah Tuan Irfan Hanif. Okey, Tuan Irfan Hanif, saya kenal beliau pada batch pertama Kuasai Online 2021. Beliau adalah salah seorang pemimpin Bumi Putra yang memang sangat-sangat teachable nak belajar tentang online. Selalu komen, selalu beri support setiap saya buat Zoom luar daripada online. Memang dia selalu komen nak ikut apa program yang saya buat. Dan pada masa itu program pertama online coaching yang saya buat dan dia ikut adalah Kuasai Online 2021 batch pertama dan dia ikut. Dan sama Irfan Hanif pun, dia pun belajar online juga sebenarnya di luar, tetapi pada masa itu mungkin apa yang dia dapat kurang memuaskan bagi peribadi dia. Jadi saya Tuan Irfan Hanif, saya tunjukkan ni cara online yang betul-betul. Tuan Irfan Hanif kena ikut betul-betul dan dia ikut betul-betul cara yang saya tunjukkan. Alhamdulillah, walaupun mungkin kurang, ibarat kata tak seperti yang lain, tapi dah ada sedikit hasil daripada apa yang dia belajar melalui bimbingan saya sendiri itu. Irfan Hanif juga adalah salah seorang pemimpin yang mudah belajar, ya, menerima ilmu-ilmu baru dan sebagainya, dan juga dia adalah salah seorang yang suka bertanya banyak hal kepada saya. Kalau kiranya ada iklan yang merah, dia terus dapat bertanya, coach kalau macam gini macam mana, macam ni macam mana. Itu adalah Tuan Irfan Hanif. Okey, seterusnya adalah Bu Eli. Okey, Bu Eli adalah salah seorang wanita yang kuat, wanita yang saya sangat-sangat salut dengan Bu Eli. Kerana kadang-kadang saya lihat Bu Eli, pada mulanya Bu Eli ni macam sedikit agak, minta maaf agak sedikit sombong nampaknya. Tetapi sebenarnya Bu Eli adalah orang yang baik, orang yang memang peduli dengan sama-sama rakannya, orang yang memang care, orang yang selalu support di belakang dan juga selalu memberi komen dan kritik-kritik yang ibarat kata sangat-sangat membangun. Kerana Bu Eli dalam online mentoring adalah pemimpin, ibarat kata di Keling ini sebagai crown manager. Jadi beliau walaupun seorang pemimpin tapi nak belajar. Dan kalau saya cerita, Bu Eli ni dia dah banyak kali ikut trending kelas saya All Facebook Ads pada mulanya pun dah pernah ikut, dan juga seterusnya masuk Kuasai Online batch pertama pun ikut, dan sekarang diteruskan lagi online mentoring. Dan kalau saya ingat lagi masa dia nak daftar online mentoring tu, sebenarnya masa tu kelas online mentoring ni dah tutup dah. Dah tak menerima peserta lagi. Tapi Bu Eli ni, dia mesej saya, dia kata dia nak ikut, minta maaf sebab pada masa itu dia tak dapat daftar awal disebabkan dia menjalankan pembedahan, jadi dia tak dapat nak wasif dan sebagainya. Dan masa itu pun saya river kepada sifu saya, si Ma'ruf, untuk bagaimana ni, kita terima tak? Dan kita terima, dan Alhamdulillah Bu Eli bersama-sama dengan kita untuk mengikuti program online mentoring ini selama 2 bulan, dan selalu juga join di setiap meeting ataupun Zoom yang saya lakukan. Memang Bu Eli ni seorang pemimpin yang sangat-sangat rendah hati. Okey, seterusnya adalah Kak Salasia. Kak Salasia adalah ratu TikTok yang selalu banyak efek di setiap videonya. Efek-efek rama-rama, bintang-bintang dan sebagainya. Itu adalah Kak Salasia. Saya kenal Kak Salasia daripada batch pertama atau batch kedua, saya lupa. Saya kenal lebih intensif lah dengan Kak Salasia. Pada mulanya, saya lupa, Kak Salasia ikut batch pertama Kuasai Online dengan batch kedua. Memang dia ikut ni daripada batch pertama, batch kedua dan batch ketiga sekarang ini. Itu online mentoring, dia ikut, tak pernah tinggal. Cuma Kak Salasia ni adalah dia kesibukan dengan bisnes, dengan bisnes yang dia jalankan, ya, dan juga jaga anak sebagai seorang suri rumah tangga, dan juga bekerja sebagai seorang cleaner dan sebagainya, yang mengemas-ngemas rumah. Jadi mungkin kurang fokus sedikit lah dalam belajar online. Tetapi saya sangat salut dengan dia. Walaupun ada kelas, dia memang selalu attend. Kadang-kadang attend pun lambat, tetapi dia memang selalu attend. Ya, saya faham kerana dia sibuk. Dan pada mulanya dia tak dapat attend disebabkan
bukan line internet. Saya masih ingat lagi masa tu line internet, dan handphone dia handphone lama kalau tak salah tu. Jadi dia kalau ikut Zoom tu ada problem. Jadi saya kenal kerana Kak Salasia ni seorang student yang memang sangat mudah belajar, dan dia sangat mudah faham dengan apa yang saya tunjuk, dan selalu mengeksplor apa sahaja setelah saya tunjuk ajar. Dia selalu selepas habis kelas tu dia terus buat. Itu adalah Kak Salasia. Memang saya suka sangat dengan tindakan dia. Dia selalu membuat, dan dia anak murid yang confident level dia tinggi. Itu adalah Kak Salasia. Saya suka sangat dengan Kak Salasia sebab confident dia sangat tinggi. Apa pun Kak Salasia, teruskan dengan semangat confident tu bersama-sama dengan Keling. InsyaAllah saya sangat-sangat support Kak Salasia untuk terus berada di track yang tempat ini bersama-sama dengan Keling, insyaAllah. Bu Effie. Okey, kalau Bu Effie, kalau saya bercerita, dia adalah seorang ibu. Dia adalah seorang ibu di dalam grup online mentoring, kerana beliau adalah seorang anak murid yang memang ada agak sedikit berusia. Dan saya menganggap beliau adalah seorang ibu kerana dia pun dah menganggap diri dia ibu kepada anak-anak yang ada di dalam grup itu. Selalu minta advice, bertanya, dia panggil saya coach, kalau buat macam ni macam mana coach, kalau buat konten macam ni macam mana, ibu tak faham. Dan selalu saya tunjuk ajar kepada Bu Effie, dan Bu Effie ni adalah salah seorang penenang. Kalau saya tengok Bu Effie ni adalah seorang yang tenang, seorang yang follow je apa flow yang kita buat. Jadi dia memang selalu ikut je. Bu Effie memang terbaik jugalah. Tak perlu banyak komen tentang Bu Effie, tapi Bu Effie memang terbaik. Salah seorang student yang memang saya akan selalu ingat tentang kehadiran Bu Effie dalam online mentoring dan setiap kelas-kelas saya. Okey, yang seterusnya adalah Cik T. Okey, Cik T, di sebalik saya kenal Cik T ni sebenarnya ada kisah menarik sebenarnya. Jadi Cik T ni adalah batch pertama kuasai online yang saya kenal, dan banyak cerita-cerita yang menarik daripada beliau yang pernah diceritakan kepada saya dari perjalanan hidupnya. Dan memang Cik T adalah salah seorang wanita yang sangat-sangat teachable, ya, seorang student, anak murid yang memang mudah nak belajar, tak pernah tinggal setiap kelas. Setiap ada dalam kelas tu, setiap Zoom mesti ada Cik T. Entah itu Zoom kecil ke Zoom besar ke, memang dia akan hadir setiap kelas tu. Jadi tak pernah tinggal. Okey, Cik T memang seorang anak murid yang sangat-sangat mudah belajar dan selalu bertanya tentang hal-hal yang baru dalam diri dia. Dan cuma kelemahan dengan Cik T ni adalah dia ni orangnya selalu banyak beri alasan. Itu yang kadang-kadang saya geram sikit dengan Cik T ni. Bukan marah tapi geram sikit. Kerana saya pernah pesan dengan dia, Cik T, kalau kita nak berjaya dalam Keling ni, kita jangan banyak alasan. Saya cakap, kalau kita banyak alasan ni, sampai bila-bila pun kita tidak akan berjaya. Dan orang yang mengajarkan kita pun rasa macam malas dah, sebab kita selalu beri alasan. Dan pada masa itulah saya berkata, saya tegaskan dia, lepas ni jangan cerita masalah lagi dengan kita. Kalau apa yang kita buat, Cik T follow je. Dan ini untuk kebaikan Cik T. Dan Alhamdulillah sedikit demi sedikit dia tak kurang sedikit beralasan tu. Walaupun ada sedikit-sedikit tapi dah kurang dibanding yang dulu saya kenal. Dan Alhamdulillah, kerana dia punya impian adalah dia nak buktikan kalau dia sebenarnya adalah seorang pemimpin yang boleh membuktikan dengan salah seorang ini. Tak tahu siapa, sebab tu rahsia saya dengan Cik T lah. Saya yakin Cik T pasti boleh buat dan boleh membuktikan kalau Cik T adalah salah seorang pemimpin dan juga wanita berkerjaya yang akan membuktikan pada haters-haters Cik T. Macam itulah. Okey, seterusnya adalah Pak Rian. Okey, sama juga Pak Rian, Kak Jumiati dan juga Kak Emilia. Saya kenal Pak Rian pun dah lama. Daripada awal saya bangkit dalam dunia online di Keling ini pada tahun 2019, saya dah kenal Pak Rian lebih intensif. Pak Rian pun adalah salah seorang student yang memang sangat-sangat nak belajar, selalu support setiap program-program saya, dan dia selalu nak bertanya tentang apa sahaja perubahan terbaru tentang Facebook. Ya, dan dia selalu meminta advice kepada saya, kalau buat Facebook ads macam ni okey tak, copywriting macam gini okey tak. Dia adalah salah seorang pemimpin yang memang sangat-sangat rendah hati. Pak Rian ini adalah pemimpin yang memang dia tak pandang kau peringkat apa. Pak Rian ni dia nak belajar dengan siapa sahaja. Yang penting ilmu yang dia dapat itu bermanfaat untuk dia dan juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi dia akan terus belajar dengan
orang-orang inilah, walaupun tak ada peringkat dan sebagainya, itu adalah Pak Rian. Pak Rian memang sangat-sangat anak murid yang teachable, anak murid yang memang nak belajar, selalu bertanya dan selalu mengeluarkan inovasi ataupun wawasan-wawasan baru dan menjadi pemacu kepada saya sendiri peribadi untuk memperbaiki program-program online. Dan Pak Rian memang selalu memberikan idea-idea menarik kepada saya khasnya. Terima kasih Pak Rian. Jadi saya sangat rindukan anda untuk yang akan datang ini. Mungkin besok kita dah berpisah, dah keluar daripada grup, kita akan rindukan dengan suasana-suasana hangat setiap di dalam Zoom meeting, setiap di dalam grup. Ini semua akan menjadi kenangan yang sangat-sangat indah untuk kita semua, karena peperangan baru saja nak dimulai. Kita akan terus bersama-sama dalam KELINK ini untuk memberikan yang terbaik pada orang yang di luar sana. Kepada semua student-student tersayangku, saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya ada salah dan silap daripada kata-kata maupun ucapan saya, maupun mungkin daripada tindakan saya yang mungkin mengguris hati semua. Saya tidak dapat sebutkan satu-satu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kerana saya pun adalah manusia yang sangat-sangat lemah dan baru saja nak mula belajar. Apa yang saya ada ini, apa ilmu yang saya ada, saya curahkan semua kepada anda agar anda insya-Allah akan mendapat keberkatan ataupun mendapat manfaat di hari yang akan datang kelak, insya-Allah. Kita jumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Sebenarnya saya berat nak tinggalkan anda semua, tapi apapun ini adalah kebaikan untuk kita semua untuk terus memperjuangkan kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang usahawan untuk membangun impian kita, untuk mengejar impian kita yang akan datang. Saya doakan kejayaan anda bersama-sama dengan KELINK International. Dengan ini saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.